Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihatkah? Sihat. Walida Alhamdulillah. okey? Sehat. Seminggu tak jumpa. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bertemu semula dalam kapsul motivasi rezeki dari langit. Kunci yang ke-8. Jadi, terima kasih semua. Jadi bersama kita penulis Puan Ida Hani Ali. Jadi kita nak sembang tentang beruntung jadi orang berilmu. Okey Puan. Jadi sebagai mukadimah lah, kita nak tahu kenapa Puan masukkan tajuk untung jadi orang berilmu ni dalam rezeki dari langit, dan nak tahu kunci kali ni tentang apa Puan? Bismillah. Okey. Terima kasih Tuan Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Tuan Amir dan juga sahabat-sahabat yang hadirlah bersama kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni kita sentuh sikit tentang tajuk yang ke-8 iaitu beruntung jadi orang yang berilmu. Okey, kenapa ya saya masukkan tajuk beruntung jadi orang berilmu ni dalam buku Rezeki dari Langit. Okey, bila sebut ilmu kan, orang berilmu, agak-agaknya kita ni dah jadi orang yang berilmu ke? Kita kena tanya diri kita. Okey, kita belajar untuk mengutip ilmu sejak bila agaknya? Okey, ada yang kata dari kita baby, mak dah ajarkan dah macam-macam ilmu kan. Dia cakap dengan kita guna flashcard ke apa ke kan. Zaman sekarang ni kita ajar anak-anak guna flashcard. Zaman dulu mungkin ibu-ibu bercakap dengan kita kan masa baby. Khususnya kita naik sekolah rendah, sekolah menengah, college, universiti dan seterusnya. Kita rasa kita dah jadi orang berilmu lah sebab kita pergi sekolah kan. Sehinggalah kita belajar setiap peringkat tu, iaitu daripada sekolah rendah sampai ke universiti, kita belajar sampai ke diploma, ke ijazah, master, PhD kan. Sehinggalah bila kita dah habis PhD, kita dah digelar dengan title doktor di depan tu, kita rasa kita dah jadi orang berilmu. Mungkin itu bonus macam saya sebut sebelum ni, bila kita belajar sampai ke peringkat tinggi dari dalam bidang akademik, itu satu bonus lah untuk kita kan. Bila dia jadi satu bonus, kita rasa dah berilmu ke kita? Macam tu. Okey, itu dari segi akademik, duniawi lah, dia lebih kepada duniawi. Okey, bila kita rasa kita dah sampai peringkat, rasa tak ada dalam hati tu lompong, ada rasa kekosongan tak? Kan? Bila kita belajar ilmu akademik, iaitu ilmu dunia, kita belum cukup untuk memenuhkan jiwa hati kita ni dengan ilmu-ilmu yang sepatutnya, iaitu ilmu apa yang kita tak komplit? Ilmu akhirat kan. Jadi maksudnya lompong kita kat situ lah. Kita tak lengkapkan ilmu kita dengan ilmu akhirat. Itu kita rasa macam sebenarnya kita belum lagi jadi orang berilmu. Kita perasan kita ni tak berilmu lagi pun. Sebab kita tak mendalami lagi ilmu akhirat. Jadi bermulalah bila kita perasan, bila kita sedar, bila perasaan hadirlah, Allah hadirkan dalam jiwa kita, tak berilmu lagi kita ni. Daripada situlah Allah bagi hidayah kat kita untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dah mula menampak, bila kita dah mula melangkah untuk mendalami ilmu-ilmu agama, benda yang simple lah. Ilmu-ilmu yang mengaitkan mendekatkan hubungan kita dengan Allah, seperti apa? Ilmu solat, ilmu mengaji kan. Bila kita rasa kita dah mula menampak ke arah itu, insya-Allah Allah akan ganjari kita dengan sebaik-baik ganjaran apabila kita melengkapkan diri kita dengan ilmu akhirat. Tapi jangan pula kita tinggalkan ilmu dunia tadi. Bila kita dah ada kan bidang kepakaran kita, contoh dulu saya belajar biologi kan. Bila kita tinggalkan bidang-bidang sains kita, bidang-bidang biologi atau bidang-bidang yang berkaitan dengan ilmu dunia, rasa rugi juga kan. Jadi kita kena lengkapkan dua-dua lah. Kita kena buat dunia akhirat, buat ilmu dunia pun kita kena teruskan juga. Sebab ada mereka-mereka yang memerlukan bidang
memerlukan khidmat kita, khidmat nasihat daripada kita juga kan. Jadi kat situ kena ada dua-dua, kena seimbang. Keseimbangan tu kita kena faham juga. Maksud seimbang tu bukan 50-50. Tapi hakikatnya bila kita faham apa itu makna keseimbangan, ilmu akhirat itu dapatkan buku rezeki dari kunci Amin ni kan. Okey, siapa yang boleh dapatkan buku rezeki dari langit, boleh dapatkan melalui saya ataupun dah masukkan ke MPH, Popular. Kalau tak silap saya, boleh dah kedai bahan piran ataupun boleh beli secara insya-Allah. Sabar sekejap ya, kita bersabar. Okey. Cik Amir. Siapa yang dah ada buku? Lain saya sangkut lah. Itulah siapa. Loading yang dari tadi. Jadi saya bercakap seorang diri dulu. Allah Akbar. Okey Puan, nampaknya tak kita jam soalan seterusnya boleh Puan? Boleh, saya dah habis dah tadi. Dah selesai menjawab soalan pertama. Maafkan saya. Jadi kita terus ke soalan ketiga lah macam tu. Soalan seterusnya berkenaan dengan Okey. 4 ilmu yang digalakkan untuk diisi dalam jiwa suri-suri yang Puan kongsikan dalam buku ni. Bismillah Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Siapa dah ada buku ni dah boleh dah baca apa dia ilmu yang saya kongsikan. Sebenarnya bukan 4 tapi 5 ya Cik Amir. 5. Ada 5. Okey. Ilmu ni saya tips ilmu ni saya dapat daripada Ustazah Asma Hussein yang mana pernah satu hari dia keluar muncul di televisyen. Dia memang tajuk dia menjurus ke arah suri profesional. Dia sangat sesuai lah untuk ibu-ibu, mak-mak, isteri-isteri di rumah. Tapi hakikatnya ilmu ni tak terikat pun pada kami sebagai suri rumah, tetapi sebenarnya untuk mereka juga yang bekerja di bawah majikan ataupun yang siapa-siapa sahaja sebenarnya. Jadi apa ilmunya? 5 ilmu utama yang kita boleh up kita sebagai seorang yang profesional insya-Allah. Okay, yang pertama ilmu agama. Okay, ilmu agama ni bila kita mendalami ilmu agama macam saya sebut tadi, insya-Allah kita makin kenal siapakah Tuhan kita, siapakah Nabi kita, apakah agama yang kita sedang dalami, yang berkaitan dengan agama. Okay, yang kedua ilmu kepimpinan. Okay. Sebagai seorang suri rumah ataupun kita nak up diri kita kan sebagai suri profesional, kita janganlah selalu down diri kita dengan kata-kata alah saya ni suri rumah saja, macam tu kan. Hakikatnya seorang isteri yang duduk di rumah ataupun suri yang bekerja di luar sekalipun, sebenarnya dia boleh up diri dia sebagai seorang pengurus rumah tangga di rumah. Okay, jadi dia kena appreciate lah diri dia, kena hargai diri dia. Saya ni seorang CEO di rumah. Boleh juga macam tu. Supaya kita rasa macam kita tak bosan duduk di rumah. Kita rasa happy. Okay? Kita rasa macam seronok duduk di rumah ni. Kalau datang perasaan bosan pun, kita kena ikhlaskan diri kita yang mana kita kena belajar ilmu kepimpinan. Macam mana kita nak handle suami dan anak-anak. Okay? Yang
ketiga, ilmu pengurusan. Okey, kita dah jadi dah pengurus keluarga tadi. Okey, apa kita nak buat? Kita keluarga ataupun nahkoda keluarga kan. Kita sebagai isteri pun walaupun seorang wanita, kita kena pandai. Kita kena pandai urus macam mana kita nak uruskan rumah tangga kita. Okey, seterusnya ilmu rumah tangga tadi. Okey, dia terus berkait dengan ilmu rumah tangga. Apa yang berkaitan dengan ilmu rumah tangga? Kita bila kita dah duduk rumah ni kan, banyak benda kita kena urus. Anak-anak kita kena ajar, kita kena dari segi jabatan di dapur kan. Kita banyak jabatan kan. Jabatan ruang tamu, jabatan kain laundry kan. Banyak jabatan kita kena urus. Jadi kita kena pandai manage lah. Okay. Sebenarnya bila kita nak manage pun bukanlah kita mengharapkan diri kita saja. Kita boleh bincang dengan suami. Kita boleh bincang dengan anak-anak, boleh minta tolong daripada mereka. Macam mana kita nak urus rumah, macam mana kita nak minta bantuan mereka bila kita rasa macam takkanlah nak buat semua benda kan. Kita ni bukan Mrs. Perfect pun. Jadi kita kena pandai macam mana kita nak minta pertolongan daripada suami dan anak-anak. Dan yang kelima ialah ilmu potensi diri. Ini berdasarkan pengalaman dan saya rasa dan saya yakinlah ramai yang mengalaminya bila duduk di rumah ataupun bekerja sendiri, tak semestinya kita punya potensi ni tak tergilap. Maksudnya takkan nak duduk rumah macam tu saja-saja kan. Jadi kita kena pandai mencari gali apa potensi diri kita. Okay, bila kita duduk rumah, selain kita mengurus rumah tangga, keluarga dan anak-anak, apa yang kita boleh buat? Okay, macam saya duduk di rumah, saya sambil mengajar tuition, mengajar buat kelas tuition dan juga di samping tu saya menulis, membaca dan menulis buku. Itulah hasilnya buku Rezeki dari Langit. Okay, itulah bagi saya lima ilmu yang utama untuk ibu di rumah ataupun untuk sesiapa sahaja, insyaAllah boleh diamalkan. Okey, jadi sebagai kesimpulan, kunci beruntung jadi orang berilmu. Sebagai penutup kita malam ni, Puan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, penutup kesimpulan kita untuk kunci kita malam ni iaitu beruntung jadi orang berilmu. Apa yang untungnya? Okay, sebenarnya saya nak kaitkan dengan pesan daripada Allah Subhanahu Taala dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Okey, saya baca terjemahannya lah sikit. Sesungguhnya okey, dia panjang, terjemahan dia, ayat dia panjang. Tapi saya nak baca yang hujung sekali tu. Meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Okey. Sebenarnya daripada ayat Allah tu, Allah dah janji siapa orang yang berilmu, selain yang beriman tadi dan yang berilmu, Allah akan angkat darjat mereka. Jadi siapa yang tak nak? Kita mesti nak kan? Kita nak darjat kita diangkat. Itu hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim. Okay. Nabi pesan, sesiapa yang menempuh satu jalan dalam menuntut ilmu, dia akan dimudahkan untuk memasuki syurga kan. Okay. Pertama tadi Allah dah janji, Allah angkat darjat orang yang berilmu. Dan yang kedua, Rasulullah pun dah bagi jaminan Allah akan mudahkan untuk kita memasuki syurga. Jadi dua benda ni bila kita baca dan kita dalaminya, kita rasa macam inilah terkaitnya dengan rezeki dari langit. Siapa tak nak kan? Jadi kita jadi orang yang diangkat darjatnya dan akhirnya kita dimudahkan untuk memasuki syurga dengan izin Allah. Jadi inilah kesimpulan untuk sesiapa yang rasa macam beruntung jadi orang yang berilmu. InsyaAllah. Jadi terima kasih. Banyak Puan Ida minta maaf untuk lain malam ni yang tak berapa okey. Sini hujan-hujan ya, dia punya malam. Jadi insyaAllah kita jumpa untuk kunci 9 Tuan Amir? dekat Keramat, KL. Oh, kat KL. Okey, kita jumpa lagi akan datang kunci 9 taubat cuci hati. InsyaAllah. Jadi kita doakan semoga apa yang kita kongsikan sama-sama kita amal dan kita sampaikan pada yang lain juga. Jadi terima kasih banyak Puan. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam